أشرف صحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم واتل علينا إنك أنت التواب وهداية لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم وإن من ملائكة المقربين وكل وافتح لنا ورحمتك علينا بصراحك يا رب. رب اشرح لنا صدرنا ويسرنا. قال الشيخ المصري تعالى نفعنا في الدارين. Sekian. Dan surah menyapu pada tayamum bukan kerana ketiadaan air. Seperti dan surah rupa menyapu pada tayamum bukan kerana ketiadaan air. Bukan dia tayamum tu kerana sakit atau kerana luka. Seperti ia tayamum kerana sakit. Seperti ia tayamum kerana sakit. Bukan kerana ketiadaan air. Kemudian memakai ia akan dua muzur. Selepas pada dia demam masalah, dia tak boleh nak sentuhkan dengan air, tak boleh nak guna air, lalu tu dia tayamum. Selepas pada dia tayamum, dia pakai dua muzur, pakai khuf. Kemudian batal tayamumnya. Dia batal tayamum, maknanya dia berhadas lah. Dia berhadas, selepas pada dia pakai itu dia berhadas. Batal tayamum dia tu sebelum ia sembahyangkan. Belum pada dia nak solat. Solat fardu lah ni. Belum pada dia nak solat, nak sembahyang fardu. Maka diberat akan dirinya, memaksakan diri dia, maknanya buat perkara yang berat di atas diri dia, mengambil wuduk. Maknanya padahal dia ni dalam keadaan uzur, tak sepatutlah dia nak ambil wuduk. Tak sepatutlah dia nak ambil wuduk. Sebab dia ada uzur, maka rupa di sininya wajib dia kena tayamum, tak boleh dia ambil wuduk. Maka memberat akan dirinya mengambil wuduk dan menyapu dengan air atas dua muzur. Jadi sah lah. Tu nak cerita katanya dia sapu. Serta tinggal penyakitnya yang memberi mudarat. Maknanya sakit yang memberi mudarat dengan air, dengan memakai air. Maka iaitu haram. Perbuatannya itu pada ketika tinggal penyakitnya yang memberi mudarat. Maka diharuskan ia sembahyang satu fardu dan beberapa sunat juga. Jadi rupanya
dia demam, doktor katanya tak boleh kena air. Lepas tu dia nak semayang zuhur masalah. Lalu tu dia tayamum. Selepas pada dia tayamum, jadi suci dah. Jadi suci. Lepas pada dia jadi suci, taharah, tahur, dia pun pakai khuf. Pakai dua moza. Selepas pada pakai dua moza, belum nak solat zuhur, dia batal wuduk. Apabila batal wuduk, sepatutnya dia kena tayamum balik lah. Untuk nak solat zuhur tu, tapi dia tak buat begitu. Dia memberatkan diri dia pada ambil wuduk. Dia ambil wuduk. Dalam keadaan demam pun, dia ambil wuduk. Lepas tu ambil wuduk dia tu, boleh nak sapu khuf tu. Maka dia pun sapu khuf. Ambil wuduk dia tu, basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, sapu khuf. Jadi sapu khuf dia sah ke tidak? Sah lah. Sah lah. Sapu khuf dia tu sebab dia pakai khuf di atas suci. Lepas pada tayamum. Selepas pada dia sapu khuf, dia pun solat zuhur. Lepas tu sudah solat zuhur, maka lepas pada solat zuhur tu, kalau wuduk dia tak batal, dia nak solat isyak pulanya, nak solat asar, maka kena tayamum, tidak pun ambil wuduk lain. Tapi ambil wuduk dia sekiranya kalau uzur dia demam dia tu masih ada lagi mudarat dengan kena air, maka perbuatan tu adalah haram. Begitu juga kalau masalahnya dia tayamum, dia demam, sakit, tak boleh kenakan air, dia tayamum. Sudah tayamum, dia pakai khuf. Sudah pakai khuf, dia solat maghrib. Sudah solat maghrib. Ini kita katanya tak batal wuduk lah. Dia sudah pakai khuf, dia solat maghrib. Selepas pada solat maghrib, sudah solat maghrib, maka apabila dia nak solat isyak tu, apabila dia nak solat isyak tu, dia kena tayamum pula untuk nak solat isyak. Lepas tu, tetapi maknanya dia tidak tayamum untuk nak solat isyak. Bahkan dia tu ambil wuduk. Dia ambil wuduk, maka boleh dia nak sapuh akan khuf di situ. Boleh nak sapuhkan khuf. Tapi apabila dia sapuhkan khuf, boleh solat isyak satu saja. Lepas tu nak qada lepas pada isyak, nak semayang wajib lepas pada isyak tu, nak semayang nazar ke, nak semayang subuh ke, nak semayang qada ke, mesti kena tayamum lain. Atau wuduk tak boleh sebab dia unsur. Begitulah. Adapun orang yang tayamum kerana ketiadaan air. Sebab tu dia katanya tayamum kerana bukan kerana ketiadaan air, bukan kerana sakit, kerana ada luka. Jadi untuk nak keluarkan tayamum kerana ketiadaan air, maka tiada harus menyapu sewaktu apabila tiada dapat air kerana adalah tahurnya kerana darurah. Maka hilang tahurnya dengan hilang darurah. Adapun orang yang tayamum kerana ketiadaan air, maka tiada harus menyapu sewaktu apabila dapat air. Jadi contohnya kita sekarang nak salat zuhur. Kita sekarang waktu zuhur dah masuk. Nak salat zuhur. Katanya sakit ke tidak, tak sakit, tak demam, tak luka, tak apa pun. Tapi tidak ada air untuk nak ambil wuduk. Lalu tu kita tayamum. Maka tayamum kita saat itu tayamum kerana darurah saja. Darurah, apa dia darurah? Kerana kecemasan ketiadaan air. Jadi kalau air ada tu, kita boleh guna sangat sebab kita tak demam, tak sakit, tak apa pun. Jadi kita darurah kepada tayamum sebab air tak ada.
maka selepas pada tayamum kita pakai khuf. Kita pakai khuf. Lepas pada tayamum kita pakai khuf. Lepas tu kita solat zuhur masalan. Atau solat maghrib masalan. Selepas pada solat maghrib, nak solat isyak pula. Apabila nak solat isyak, dapat dah air. Apabila dapat dah air, maka kita pun ambil wuduk untuk nak solat isyak. Apabila nak solat isyak tu kita ada dah dapat air, kita ambil wuduk. Maka wuduk kita tu mesti kena basuh kaki. Walaupun pakai khuf dalam selepas pada tayamum nak solat maghrib tadi kan. Tetapi oleh kerana tayamum kita tu tayamum darurah saja. Sebab ketiadaan air. Bukan uzur. Bukan uzur macam orang sakit. Begitu. Jadi maknanya kalau pakai khuf, selepas pada mana? Kalau pakai khuf selepas pada tayamum kerana tak ada air, maka apabila dapatkan air selepas pada tu, maka tak boleh kita nak sapuhkan khuf. Tak boleh kita nak sapuhkan khuf, mesti kena ambil wuduk dengan secara basuh kaki. Begitulah. Itu maknanya maka ada pun orang yang tayamum kerana ketiadaan air, maka tiada harus menyapu sewaktu apabila dapat air. Jadi maknanya mana tiada harus menyapu sewaktu, mana tak boleh kita nak sapu khuf, nak sapu dua moza tu tak boleh apabila kita ada air untuk nak ambil wuduk. Jadi misal saat ni itulah, nak solat zuhur, kita tak ada air, kita tayamum. Sudah tayamum, kita pakai khuf. Kita pun solat zuhur. Apabila sudah solat zuhur, selepas pada solat zuhur tu nak solat isyak, dapatkan air. Nak solat asar, kita cari air, jumpa. Dapatkan air. Maka kita ambil wuduk. Ambil wuduk tu mesti kena basuh kaki. Tak boleh nak sapu. Kerana adalah tahur orang tayamum kerana ketiadaan air itu, tahur dia tu kerana darurah saja. Apa dia darurah? Tidak ada air. Maka hilang hilang darurah. Maka hilang darurah, maka hilang tahurnya, tak. Maka hilang tu tak nak. Maka hilang tahurnya. Maka hilang tahurnya, ia tu tak nak. Maka hilang tahurnya dengan hilang darurah. Jadi maknanya dia tak ada air tu tak apalah, boleh tayamum. Tapi apabila ada air, habislah darurah dia. Apabila habis darurah, maka habislah taharah dia. Maka khuf nak boleh sapu ketika pakai di atas suci. Begitu. Lepas tu dia ni boleh buat samutara selama mana ada darurah. Tetapi kalau tak ada darurah, maka tak boleh nak tayamum dia ni. Tak macam orang sakit, air banyak pun boleh nak tayamum. Begitu. Maka jikalau menyapu orang memakai dua moza itu, keduanya atas salah suatu pada mungkin di dalam hadir. Kemudian maka musafir ia atau menyapu ia di dalam safarnya. Kemudian maka bermukim ia di dalam hadir.
Nascaya disepenuhkannya, nascaya disempurnakannya lah pada kedua surah itu akan masa hadir jua, iaitu sehari semalam, tiada masa musafir. Ya, tengok kita harap je. Bahasa Arabnya fa'in masaha walau ahada khuffaihi. Ini ada tak? Maka jikalau menyapu orang memakai dua moza itu keduanya atau salah satu. Betul. Hmm. Maka mana? Maka jikalau menyapu, maka jikalau menyapu maka jikalau menyapu orang memakai dua moza. Menyapu, ya. Maka jikalau menyapu orang memakai dua moza itu. Menyapu tu keduanya dua moza. Dua-dua belah lah. Kiri dan kanan. Atas salah satu. Atas salah satu, maknanya mana-mana sebelah. Daripada dua belah khuf, moza. Menyapu tu pada mukim di dalam hadis. Maksud sama. Mana hadir mukim, maknanya lawan bagi musafir. Kemudian dia musafir. Kemudian maka musafir. Selepas pada dia sapu tu, maka dia musafir. Ha. Satu masalah. Jadi dia mulai sapu dalam masa hadir. Dalam masa tak musafir. Maknanya kalau kita nak buat misal mudah-mudahnya, kita ada kat rumah. Selepas tu kita musafir. Atau ia menyapu di dalam safarnya, masa perjalanan. Kemudian maka mukim ia di dalam hadir, maknanya maksudnya ia jadi bermukim. Hmm.
Nescaya disempurnakannya, begitu kita disempurnakannya lah. Tulisan kitab tu begitu. Sebenarnya nya tu tak boleh ada alif tu. Tapi biarlah. Nescaya disempurnakannya lah pada kedua surah ini, dua masalah tersebut sani akan masa hadir, ialah sehari semalam. Iaitu sehari semalam. Tiada masa musafir, ialah 3 hari 3 malam. Jadi kita maklum bahawasanya kalau orang bermukim tu masa dia boleh sapu khuf tu ialah sehari semalam, 1 hari 1 malam, maknanya 24 jam. Lepas tu kalau orang musafir tu dia boleh boleh sapu khufnya 3 hari 3 malam. Mana 3 kali 24 jam. 3 kali 24 jam. Begitu. Itu kalau kata sehari semalam, 3 hari 3 malam, kalau orang musafir tu penuh-penuh 3 hari 3 malam tu penuh-penuh dia ada di dalam musafir. Masa 3 hari 3 malam tu penuh-penuh dia ada dalam musafir. Tapi kalau masalahnya begini. Contohnya kita subuh tadi kita ambil wuduk. Subuh tadi. Subuh tadi kita ada kat rumah. Kita ada kat rumah. Hadirlah, bermukimlah. Kita nak salat subuh tadi, kita ambil wuduk. Selepas pada kita ambil wuduk, kita pun pakai khuf. Maka apabila pakai khuf tu kita maklum daripada dulu bahawasanya apabila dah pakai khuf kita bilang satu, belum bilang satu lagi kan. Belum masuk masa dia lagi, dia kena tunggu akhir berhadas. Baru jadi bilang satu di situ. Lepas tu kita katanya kita pakai khuf tu subuh tadilah. Lepas tu jam 8 pagi kita mulai berhadas. Kita berhadas. Maknanya bilang satu di jam 8 pagi. Ada kat rumah lah ni, ada kat rumah. Lepas tu apabila masuk waktu zuhur kita ada kat rumah lagi. Kita pun ambil wuduk nak salat zuhur. Kita sapu khuf. Dah. Kita sapu khuf. Salat zuhur. Lepas pada salat zuhur kita pun keluar daripada rumah musafir, balik kampung masalah jauh. Bagi ziarah keluarga masalah jauh. Jadi musafir. Apabila jadi maknanya lepas zuhur tu, jadi maknanya kita ni berhadas, akhir berhadas pada jam 8 pagi ya. Pada jam 8 pagi hari ni lah. Lepas tu zuhur tu kita sembahyang zuhur kat rumah. Jadi kita sembahyang zuhur kat rumah lagi tu maknanya kita sapu khuf dah lah. Lepas tu selepas pada sapu khuf sembahyang zuhur, maka kita pun musafir. Apabila musafir tu, maka masa yang boleh kita sapu khuf tu maknanya asar dalam masa musafir lagi, dalam masa musafir boleh. Maghrib boleh. Isya boleh. Subuh boleh. Subuh tu boleh boleh lagi sebab dia kira di jam 8 pagi. Maka apabila sampai jam 8 tu dah habis masa. Walaupun kita dalam musafir sekalipun. Sebab kita mulai sapu dalam masa bermukim. Kenapa begini? Itu kalau sapu dua-dua belah dalam masa musafir. Lepas tu dia katanya atau apa tadi? Keduanya atau salah satu. Kalau salah satunya begini. Kita ambil wuduk solat subuh. Ambil wuduk solat subuh. Lepas tu selepas pada ambil wuduk kita pakai khuf. Lepas tu pukul 8, habis tu pukul 8 pagi kita berhadas.
Kira katanya bila bilang satu di jam 8 pagi. Lepas tu apabila masuk waktu zuhur, kita ambil wudu. Nak solat zuhur. Ambil wudu. Selepas dah ambil wudu, nak solat zuhur. Kita ambil wudu, nak solat zuhur. Ambil wudu, nak solat zuhur. Basuh muka. Ambil wudu kan. Ambil wudu, kita basuh muka, kita basuh tangan, kita sapu kepala. Sudah sapu kepala tu, sini. Sudah sapu kepala tu, kita sapu khuf sebelah. Sudah sapu sebelah tu, ada kawan kita tarik tangan kita. Jom sama aku. Jom sama aku sekarang juga. Kita kata nanti dulu khuf ada sebelah lagi tak sapu. Biar dulu, biar dulu. Dia kata biar dulu nanti buat tengah jalan. Sekarang juga. Dia kata nanti dulu nak ambil kain baju tak payah bawa. Sekarang juga. Dia tarik kita masuk kereta dia terus. Jadi kita sempat sapu sebelah khuf saja. Lepas tu kita katanya, Pak, bila nak boleh sapu lagi? Nanti kat tengah-tengah jalan. Kita singgah pada tempat singgahan. Sapu dah sebelah lagi. Lepas tu solatlah zuhur di situ. Dia nak pergi sekarang juga. Jadi kita sempat sapu khuf sebelah saja. Jadi sebelah tu sapu kat rumah. Sebelah lagi sapu di dalam masa perjalanan. Begitulah rupanya. Maka contohnya kalau hari ni maknanya asar kita nak ambil wudu, nak solat asar boleh sapu. Lepas tu kalau maghrib boleh lagi kan. Maghrib boleh sapu lagi, isya boleh sapu lagi, subuh boleh sapu lagi. Maknanya apabila sampai pukul 8 pagi esok tu dah tak boleh. Walau kita dalam masa musafir sekalipun, sebab kita kira katanya mulai di dalam hadir maka sepenuhkan masa hadir sehari semalam. Itu satu masalah. Artinya kita contohnya ni sekarang ni kita dalam perjalanan. Sekarangnya jam sekarang ni kita kata 8 lebih-lebih ni kita dalam masa perjalanan. Nak balik ke rumah. Tapi subuh tadi kita ambil wudu. Selepas pada kita ambil wudu, kita pakai khuf. Apabila sudah kita pakai khuf, jam 8 pagi kita berhadas. Apabila berhadas, bilang satu kat situ. Sekarang dalam masa musafir, dalam masa perjalanan, belum sampai rumah lagi. Maka apabila masuk zuhur pun kita dalam perjalanan lagi. Belum sampai ke rumah lagi. Kita pun ambil wudu. Nak solat zuhur ni ambil wudu, kita sapu khuf dalam masa perjalanan. Lepas pada kita solat zuhur, sekejap, tak berapa lama, sampailah kita ke rumah. Jadi bermukim, jadi hadir, jadi bermukim. Apabila jadi hadir, jadi bermukim, maka masa boleh nak sapunya ialah, asar boleh lagi, asar boleh, maghrib boleh, isya boleh, subuh boleh. Sampai pukul 8 pagi esok saja. Walaupun kita mulai pakai khuf, mulai sapu dalam masa musafir, apabila kita sampai ke rumah, maknanya boleh 1 hari 1 malam saja. Jadi maknanya kedua-dua tu boleh masa sehari semalam saja. Itu mana katanya, maka jikalau menyapu orang memakai 2 moza itu, menyapu tu keduanya akan kedua-dua belah atau salah satu. Pada bermukim di dalam hadir, mana pada masa dia duduk kat rumah lah dia bermukim. Dia tidak musafir. Pada mukim dalam hadir itu makna sama. Kemudian musafir ia. Lepas tu dia musafir. Ingatlah misal sana ni. Atau menyapu ia di dalam safarnya dalam masa perjalanan.
Kemudian maka mungkin ia di dalam hadir. Maka dia bermukim, maka dia jadi orang hadir. Tak musafir. Nasca disepenuhkan, nasca disempurnakannya lah pada dua masa surah itu akan masa hadir ambil masa hadir saja, masa sehari semalam, iaitu sehari semalam, tiada masa musafir. Tak ambil masa musafir 3 hari 3 malam tu tak. Begitu ya. Hmm. Jadi maknanya dua-dua masalah ni apabila nak solat zuhur esoknya, dalam misal kita saat ni kalau nak solat zuhur esok kena basuh kaki lah. Kena basuh kaki lah. Tak boleh kita nak sapu khuf. Sakat pukul 8 pagi esok. Kalau mulai pukul 8 pagi ni. Begitu. Hmm. Gitu ya. Tetapi jika jadi mukim ia di dalam hadir, tetapi jika jadi mukim ia di dalam hadir mukim. Pada surah yang kedua ini. Kemudian lalu masa yang lebih daripada sehari semalam. Seperti masuk ia ke negeri, kemudian daripada lalu 2 hari, 2 malam. Nescaya memadalah akan dia sapunya pada masa yang lalu yang lebih daripada sehari semalam. Maka jangan lagi ia menyapu kemudian daripada masuk ke dalam negeri. Dikarenakan dalam negeri-negeri itu kampung kita lah, kawasan kampung kita. Tak nanti negeri. Bukan negeri mana wilayah tu, bukan dia. Kawasan kampung kita lah. Jadi rupanya begini, tu ibarat dia ni. Tetapi jika jadi mukim ia di dalam hadir mukim, jadi bermukim ia di dalam hadir mukim. Yani selepas jadi mukim tu selepas pada dia musafir. Pada surah yang kedua ini, masalah mana? Masalah yang kedua pada masalah atau menyapu ia di dalam safarnya kemudian maka mungkin ia dalam hadir. Masalah tu. Masalah yang kedua, masalah kata atau menyapu ia dalam safarnya kemudian maka mungkin ia dalam hadir. Lepas tu dia kiranya, nak kira tu kalau dia kira katanya kita sapu tu dalam masa mana? Dalam masa musafir, dalam masa mulai sapu. Tak kira dia akhir berhadas.
Nah. Jadi masalah ni beginilah. Jadi dia kalau kita musafir ni, boleh 3 hari 3 malam kan. Masa kita safar tu diberi 3 hari 3 malam. Contohnya kalau hari ni hari apa? Hari Khamis. Hari ni Khamis. Selasa, Rabu. Rabu, Khamis. Khamis. Contohnya hari ni hari Khamis kan. Hari ni hari Khamis. Hari ni hari Khamis. Jadi kita undur balik pada hari Selasa. Hari ni hari Khamis, kita undur balik pada hari Selasa. Kita dalam musafir, dalam perjalanan. Kita mula musafir semenjak hari Ahad ni lagi. Kita musafir pada hari Ahad, tidak pun hari Senin ni lagi. Lepas tu, jadi hari Selasa tu, subuh hari Selasa tu, subuh hari Selasa, subuh pagi Selasa tu, kita dalam musafir lah. Kita ambil wudu. Kita pakai khuf. Lepas pada ambil wudu, untuk nak salat subuh pagi Selasa. Kemudian pakai khuf. Sudah pakai khuf tu tak bilang satu lagi kan. Tunggu kita berhadas. Lepas tu contohnya kita katanya jam 8 pagi Selasa tu, jam 8 pagi Selasa tu kita berhadas. Jam pagi Selasa kita berhadas. Ini kita dalam musafir ni lah. Maka dia kalau bilang cukup 3 hari, dia kena cukup 3 hari 3 malam tu bila? Kalau kita dalam musafir tak sampai ke rumah lagi. Maknanya mulai 1 tu di jam Selasa. Maknanya 8 Selasa. Maknanya 8 Rabu sehari semalam. Jam 8 pagi Rabu sehari semalam. Jam 8 pagi Khamis hari ni 2 hari 2 malam kan. 2 hari 2 malam. Jam 8 pagi Jumaat cukup 3 hari 3 malam. Maknanya kalau start mula 1 di 8 Selasa akan genap 3 hari 3 malam di 8 Jumaat. 8 pagi Jumaat. Begitu. Jadi maknanya begitulah hisapan kitanya, kiraan kitanya begitu. Kiraan kitanya begitu. Maka kita undur balik katanya pagi Selasa tu kita dalam masa musafir. Kita nak solat subuh, kita ambil wuduk, kita pakai khuf. Lepas tu jam 8 pagi Selasa kita berhadas. Akhir kita berhadas di situ. Maknanya kita berhadas itu. Maknanya mudah katanya kita mulai bilang saat minit yang pertama di jam 8. Lepas tu dia orang musafir itu maknanya 3 kali 24 jam. Berapa jam? 72 jam kan? 72 jam. Minit yang pertama kira pada 8 pagi Selasa. Maka hari Selasa kita dalam musafir lagi. Hari Rabu kita dalam kemarin tu hari Rabu kita dalam musafir lagi. Jam sekarang juga ni 9 lebih-lebih ni 9.30 ni kita dalam musafir lagi.
Kita mana dalam musafir lagi. Kalau kita ambil wuduk sekarang ni dalam kita dalam musafir lagi, belum sampai rumah lagi. Maka kalau kita ambil wuduk sekarang pun boleh nak sapu khuf lagi kalau nak solat duha ke apanya. Nak boleh. Kemudian kita katanya katalah sekarang jam pukul 9.30 kan. Sekarang juga jam 9.30 kita sampai rumah. Sampai rumah tu mana masuk dalam kawasan kampung kita. Apabila kita masuk ke dalam kampung kita, mana dalam kawasan tempat duduk kita lah, kawasan rumah kita, maka jadilah kita ni orang hadir, orang bermukim. Tapi semenjak pada pagi Selasa, 8 Selasa sampai hari ni, mana dua hari 2 malam dah kan. Maka zuhur start sejak zuhur start lagi. Boleh sapu ke tidak? Dah tak boleh sapu dah. Dah tak boleh sapu dah. Sebab kita dah jadi musafir, masa musafir dah lebih. Masa yang diberinya ialah dah lebih pada sehari semalam. Masa mulai, semenjak daripada kita mulai tu, lebih pada 2 hari 2 malam lah tu. Maka lebih pada sehari semalam lah tu. Maka tak boleh. Zuhur hari ni tak boleh. Sebab kita tanya 9.30 kita dah sampai rumah. Jadi sekarang ni kita dah sampai rumah lah. Maka zuhur, dah. Zuhur kita sekejap lagi, tak boleh nak apa dia? Nak sapu khuf tak boleh. Mesti kena basuh kaki. Kena basuh kaki. Dia kalau begini boleh lagi. Dah. Contohnya kita mulai kita subuh pagi kemarin, pagi Rabu, kita pakai khuf. Ambil wuduk pakai khuf. Jam 8 pagi, pagi Rabu kemarin, kita beradas. Tapi dalam masa musafir lah. Rabu tu kita dalam musafir. Lepas tu, mulai. Kemarin tu mulai di jam 8 Rabu, kita dalam musafir. Apabila lepas maghrib semalam, maghrib kita sampai ke rumah. Apabila kita sampai ke rumah, belum genap 24 jam ke belum lagi. Maka nak solat Isyak boleh sapu. Subuh pagi tadi boleh sapu lagi. Apabila sampai jam 8 dah habis. Nak apa ini? Sebab apa? Sebab kita jadi bermukim belum sampai 24 jam, makna masa ada lebih lagi tu boleh nak sapu. Tapi kalau kita dah sampai jadi bermukim padahal masa dah lebih pada sehari semalam, sampai bila habis di situ. Habis masa sapu di situ. Maknanya nak sapu balik kena basuh kaki, pakai khuf balik. Gitu dah. Begitu. Itu maknanya, tetapi jika jadi bermukim ia di dalam hadir pada surah yang kedua. Mana surah yang kedua tu mana dia mulai sapu pada masa musafir. Kemudian lalu masa lebih pada sehari semalam. Lebih pada sehari semalam. Jangan belum sampai. Kalau belum sampai tu boleh sapu lagi untuk sehari semalam tu. Berarti maklum daripada misal saat ni, dua-dua misal saya buat saat ni. Jadi kemudian daripada lalu masa lebih pada sehari semalam. Kita katanya kita mulai minit yang pertama di 8 Selasa kan. 8 Selasa, maka pagi ni jam sekarang kita dah sampai rumah. Jam sekarang pagi Rabu, pagi Khamis kita dah sampai rumah. Maknanya zuhur artinya zuhur kita ambil wuduk lepas dah kita sampai. Tak kira zuhur tak zuhur pun. Mana kita 8.30, 9.30 kita sampai ke rumah. Maknanya apabila nak solat sunat duha ke, mesti kena basuh kaki dah. Dah. Seperti masuk ke negeri, ni kawasan tempat duduk dia. Kawasan kampung perkampungan dia duduk. Bukan negeri mana seperti Kedah, Kelantan, bukan begitu.
Maknanya kawasan lingkungan, kawasan dia duduk lah. Kampung ke kampung lah. Kemudian lalu dari mana? Kemudian daripada lalu masa seperti masuk ia ke negeri, kemudian lalu masa 2 hari 2 malam. Kita katanya dia mulai Selasa, hari ni Khamis tu 2 hari 2 malam kan. Nascaya memadalah akan dia sapunya pada masa yang lalu. Masa yang lalu tu tak apa. Maknanya belum, maknanya kita kata kita ni sampai ke rumah jam 9.30. Maknanya yang lebih pada sehari semalam, bila lebih pada sehari semalam, kita start minit pertama di 8 Selasa. Maknanya 8 Rabu tu dah 24 jam kan. Dah 24 jam. Maknanya lepas pada jam 8 Rabu tu sampai sekarang tu, itu tak mengapa. Kita sapuh pada masa tu tak mengapa. Padahal dah lebih pada 24 jam kan. Tak mengapa sebab kita ada dalam musafir. Tapi untuk zuhur sekejap lagi, tak boleh dah. Tak boleh dah. Malah apabila kita sampai ke rumah, kalau kita ambil wuduk dah tak boleh nak sapuh. Mesti kena basuh kaki. Begitu. Dia katanya, memadalah akad sapuhnya pada masa yang lalu lebih pada sehari semalam. Lebih pada sehari semalam tu maknanya bila mulai daripada 8 Rabu sampai sekarang ya. Sampai kita sampai rumah bila 9.30 kan. Maka mulai daripada 8 pagi Rabu, itu dah lebih pada sehari semalam. Itu memadai kita sapuh. Mana kita pun dah lepas dah masa. Itu memadai. Tapi untuk masa depan, jadi maknanya selepas pada kita sampai ke rumah, lepas pada kita sampai rumah tu dah tak boleh nak sapuh. Jadi mana belum pada sampai ke rumah, walaupun lebih pada sehari semalam, itu tak mengapa. Memadai kita sapuh, bukan kata kena qadha balik tu bukan. Maka jangan lagi apabila dia sampai ke rumah, maka jangan lagi ia menyapu kemudian pada masuk ke dalam negeri. Apabila masuk dalam negeri, bukan sampai masuk dalam rumah ni, masuk dalam kawasan perkampungan dia tu, dah tak boleh nak sapu. Begitu. Dah. Tetapi cumanya begini. Contohnya, kalau kita tak batal wuduk, kalau kita tak batal wuduk, contohnya kita mulai, misal tadilah, kita mulai minit yang pertama tu di jam 8 Selasa. Jam 8 Selasa. Maknanya kalau mulai di minit yang pertama jam 8 pagi Selasa, mana dia akan habis masa bila? Cukup 3 hari 3 malam. Kalau musafir terus 8 Jumaat kan. 8 pagi Jumaat. Kita habis masanya situ. Pagi 8 pagi Jumaat. Lepas tu contohnya begini. Kita dalam musafir lah ni. Minit yang pertama 8 pagi. Kita cakap begitu senang lah. Minit yang pertama 8 pagi. 8 pagi Selasa. Dalam musafir. Musafir Rabu, musafir lagi. 8 pagi Khamis pun dalam musafir lagi. Boleh nak sapu lagi kan? Petang Khamis pun dalam musafir lagi. Masuk petang Khamis, asar Khamis dalam musafir lagi. Lepas asar masuk Maghrib. Maghrib petang Khamis malam Jumaat. Kita dalam musafir lagi. Nak sembahyang Maghrib tu, kita pun sapu khuf. Sudah sapu khuf, kita sembahyang Maghrib. Dalam musafir lagi, belum sampai kat rumah lagi. Belum sampai perkampungan kita lagi. Kita pun sembahyang Maghrib. Nak sembahyang Maghrib, kita ambil wuduk sapu khuf. Sudah sembahyang Maghrib. Sudah sembahyang Maghrib,
naik kereta, balik. Balik, naik kereta, sejam lagi sampai ke rumah. Sampai ke rumah. Apabila sampai ke rumah, dah habis masa sapuh kan? Dah habis masa sapuh. Tetapi wuduk kita yang ambil pada nak solat maghrib tadi tu tak batal lagi. Wuduk kita yang kita ambil pada masa maghrib tadi tu tak batal lagi. Tapi kita ambil wuduk ketika maghrib untuk solat maghrib tu kita sapuh khuf kan. Lepas tu sekejap sampai ke rumah. Lepas tu wuduk kita tak batal. Maka nak solat isyak kat rumah tu mesti kena basuh kaki saja. Tak payah ambil wuduk. Kena basuh kaki saja. Bukan katanya, maknanya apabila nak solat isyak sebab kita tak batal, lepas tu nak sembahyang isyak tu boleh tak? Tak boleh sebab tadi kita sapuh dalam masa musafir. Apabila kita sampai ke rumah, nak solat isyak tu, batal wuduk ke tidak? Tak batal. Maka nak solat isyak tu, buang khuf, basuh kaki. Sebab kita tak batal wuduk. Cuma kaki kita je kita tak basuh. Basuh kaki saja. Tak payah basuh muka, basuh sapu kepala. Dah basuh kaki, solat isyak. Sudah solat isyak, sudah basuh kaki, kita pakai khuf. Sudah pakai khuf, nak pakai tak nak pakai itu serah kat dia lah. Jadi maknanya nak solat isyak, basuh kaki saja. Tapi kalau lepas pada maghrib, kita batal wuduk, nak solat isyak kat rumah, tu kena basuh kaki lah. Kena ambil wuduk, mulai ambil wuduk, basuh muka, basuh tangan lah. Basuh kaki. Tapi kalau tak batal wuduk, maknanya apa dia? Basuh kaki saja. Itu solat isyak. Lepas tu kalau nak pakai khuf pun, kita memanglah nak basuh kaki, kena buang khuf kan. Sudah kita basuh kaki, kita pakai khuf. Sudah pakai khuf tu, nak solat isyak, masalah. Habis tu, nanti berhadas. Nanti berhadas, apabila kita berhadas, bilang minit yang pertama pula di situ. Sehari semalam pula dah kita musafir. Kita dalam bermukim. Rasanya masalah tu ada sebut lagi ke datang. Begitu ya. Maka kita akhir pada kata, dan jika berhadas ia kemudian daripada memakai dua muzanya dalam hadir, kemudian lalu waktu sembahyang. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. اللهم افتح علينا فتوح العارفين ونور قلوبنا ونور الكريم واجعل عملنا خالصا